Dalam video ni, kita akan lihat tentang tajuk daya paduan dan juga satah condong. Okey, situasi dia berbeza sedikit daripada video sebelum ini, yang mana sebelum ini kita cuma ada bongkah sahaja. Cuma dalam situasi kali ini kita ada bongkah yang disambungkan dengan takal. Okey, kita ada satu takal dan di hujungnya ada pemberat. Baik, jadi situasi dia berbeza sedikitlah sebab kita ada tambahan pemberat di hujung ini. Okey, jadi soalan dia yang pertama adalah kita perlu lukiskan rajah bebas dia. Baik, jadi macam mana kita nak lukiskan rajah bebas? Ingat, rajah bebas ini adalah kita lukiskan semua daya yang bertindak ke atas objek-objek yang ada. Jadi, yang pertama adalah kita punya bongkah dan yang kedua adalah pemberat ini. Jadi, apa daya yang bertindak ke atas bongkah ini? Kita dah diberi, iaitu yang pertama adalah dia punya berat dia, WA. Okey, kita dah ada. Yang kedua, ingat bila sesuatu objek ini dia bersentuhan, bongkah ini bersentuhan dengan lantai, maka akan ada lagi satu daya yang kita panggil sebagai daya tindak balas normal. Dia akan berserenjang dengan tapak lantai ini. Jadi kalau anda perhatikan, dia berserenjang 90 darjah dengan lantai. Kalau anda tak pasti macam mana boleh datang, ini boleh rujuk pada dua video yang sebelum ni, iaitu berkenaan dengan daya normal. Cikgu dah buat dah berkenaan dengan tajuk tersebut. Jadi simbolnya biasanya kita akan tuliskan sebagai R. Jadi adakah ini sahaja daya yang ada? Belum lagi, kerana kita ada lagi satu daya yang datang daripada tali ini, iaitu dayanya kita panggil sebagai daya tegangan tali. Jadi dia menghala ke arah atas lah. Kalau anda fikir secara logik pun, dia akan tarik ke sana lah. Dia tak bolehlah tolak ke bawah sebab ini tali. Kalau dia tolak ke bawah, maksudnya dia punya tali dia tak cekang lah, tak tegang. Jadi ini yang pertama, iaitu daripada bongkah ini. Yang kedua adalah pemberat ini. Macam mana pula dia punya rajah bebas dia. Jadi apa daya yang bertindak ke atasnya? Yang pertama adalah dia punya berat. Jadi berat telah pun diberikan. Dan yang kedua sama macam dekat sini. Cuma bezanya dekat sini bongkah ini dia bersentuhan, tapi kita punya pemberat dia tidak bersentuhan dengan kita punya satah. Jadi lagi satu daya adalah tali ini. Jadi tali ini akan tarik ke atas lah, iaitu tegangan dia. Sama juga T. T tegangan dia. Jadi ini adalah kita punya rajah bebas. Kita dah selesai untuk soalan yang pertama. Sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Berapa dia punya daya tindak balas normal, iaitu R di sini. Macam mana kita nak kira dia punya R? Kita kena leraikan dahulu dia punya WA supaya kita dapatkan komponen WA di sini. Yang ini cikgu dah terangkan dalam video yang lepas kenapa R itu akan sama dengan daya yang ke sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan daya tindak balas normal? Kita perlu leraikan terlebih dahulu berat dia. Jadi kita nak leraikan kepada komponen yang mana? Untuk selesaikan itu, kita lihat dalam situasi ini kita ada R dan juga T, yang mana T ini dia berselari. Dia selari dengan satah kita. Jadi kita leraikan satu komponen selari dengan satah. Cikgu gunakan warna hijau. Dia warna hijau. Satu ke sini. Kita lukiskan dia lah. Kita labelkan dia sebagai WAX. WAX. X tu maksudnya dia menghala ke arah X lah. Kita andaikan yang ini X. Dan selagi satu ke bawah, iaitu WAY. Kita gunakan warna kuning. Jadi sini adalah WAY. Tapi ini belum lagi. Kita perlu leraikan dia dahulu. Macam mana nak leraikan? Sebelum ni cikgu dah ajar, iaitu kita lukiskan segitiga. Jadi ingat, kalau nak lukiskan segitiga, WA ini mestilah menjadi hipotenus kita. Dalam segitiga bersudut tegak. Jadi ini adalah hipotenus kita, iaitu WA. Ini adalah hipotenus. Kemudian kita ada WAX di sini. Cikgu lukiskan warna hijau. Arah dia pun kita lukis bagi sama. Lebih kurang ke sini lah. Ini adalah WAX dia. Kita labelkan siap-siap lah. WAX dan juga WA. Dan yang terakhir adalah WAY. Jadi WAY kita lukiskan, hubungkan WAX dengan WA. Jadi kita akan dapat lebih kurang macam inilah. Jadi ini adalah WAY. Yang seterusnya, ingat, kita tahu bahawa yang ini bersudut tegak. WAX dengan WAY ini dia selari. Jadi dia berserenjang, maka dia akan bersudut tegak. Tapi kita tak boleh nak dapatkan lagi WAY kerana kita tak cukup maklumat. WA kita telah diberikan, iaitu di sini 30 Newton. Cuma masalahnya adalah
kita belum ada sudut dia. Kita perlu kenal pasti sudut dia dahulu. Jadi macam mana nak cari? Kita lihat pada satah ini, dia kecondongan dia adalah 60 darjah. Jadi ingat daripada video yang sebelum ini juga, cikgu dah terangkan 60 darjah ini sama juga dengan sudut antara WAY dengan WA, ataupun sudut antara daya yang ke bawah ini dengan daya yang sengit ke sini, iaitu yang serenjang dengan satah kita. Jadi sudut antara WA dengan WAY bersamaan dengan 60 darjah juga, sama juga macam kecondongan satah. Jadi kita lukiskan sudut dia adalah di antara WA dengan WAY, iaitu di sinilah. Jadi ini adalah 60 darjah. Baik. Jadi kita nak dapatkan nilai daya tindak balas normal. Okey, macam mana kita nak dapatkan? Kita cari WAY dan R akan sama dengan WAY. Okey, kenapa sama? Kerana daya paduan yang secara menegak ini ataupun yang berserenjang dengan satah kita adalah kosong. Okey, jadi ingat F, okey, F pada Y ni, F pada Y itu daya paduan pada Y akan sama dengan R tambah dengan WAY. Okey, R tambah dengan WAY, iaitu daya paduan yang bertindak pada arah ini. Okey, dan kita tahu bahawa kotak ini dia tidak akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. Kalau tak, dia akan masuk cucuk kita punya satah lah. Okey, tapi situasi itu tak berlaku. Dia hanya bergerak pada arah X. Maksudnya daya pada arah ini adalah sifar. Okey, dia tidak bergerak, maka dayanya adalah sifar. Jadi kesemua ini adalah sifar, maka kita akan dapat R bersamaan dengan negatif WAY. Okey, negatif WAY. Jadi negatif tu lagi kita boleh buanglah kerana kita tahu bahawa negatif ini bermaksud arah dia. Okey, R bertentangan dengan WAY. Baik, jadi kita kembali semula kepada WAY. Macam mana kita nak dapatkan nilai WAY? Kaedahnya ingat, WAY bersebelahan dengan sudut kita. Jadi kita boleh gunakan, okey, ingat soh kah toa. Okey, ini akronim yang cikgu dah sebutkan sebelum ini. Soh kah toa. Jadi O adalah opposite, H adalah hypotenuse, A adalah adjacent. Kalau kita perhatikan, WAY adalah bersebelahan ataupun adjacent. Jadi kita ada nilai 60 darjah. Kita nak cari adjacent dia dan kita ada maklumat tentang WA, iaitu dekat atas ni telah pun diberikan 30 Newton. Maka kita boleh gantikan sahaja. Ingat, kita gunakan kah lah, okay? Cos, iaitu adjacent dengan hypotenuse. Jadi kita gantikan dia cos 60 darjah sudut dia sama dengan adjacent, iaitu WAY bahagi dengan WA. Okey, jadi WA pun kita dah ada nilai dia, cikgu gantikan, iaitu 30. Okey, maka kita akan dapat WAY sama dengan berapa? Kita bawa 30 ke atas. Okey, kita darab dengan 30. Jadi 30 cos 60 darjah. Okey, berapa nilai ni? Masukkan saja dalam kalkulator. 30 cos 60. Jawapannya adalah 15. Jadi dia adalah 15 Newton. Okey, 15 Newton. Baik, jadi macam mana kita nak dapatkan R dia? R dia adalah 15 Newton ataupun negatif 15 Newton. Okey, kita gantikan saja. R bersamaan dengan negatif 15 Newton ataupun kita boleh sahaja tulis 15 Newton. Okey, kerana kita fahamlah, kita dah lukiskan arah dia iaitu ke atas. Maksudnya dia akan bertindak ke atas sebanyak 15 Newton. Okey, jadi kita dah selesai untuk soalan B. Seterusnya, kita lihat pula pada soalan C, iaitu pecutan bagi bongkah. Jadi, ke arah mana bongkah ini akan pecut dan berapa nilai dia? Baik, sebelum ini kita dah lihat berkenaan dengan daya tindak balas yang mana kita dapati bahawa dia punya daya paduan dia adalah sifar. Okey, maksudnya dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Cuma dalam situasi kita ini, bongkah kita akan bergerak sama ada ke atas ke bawah bergantung kepada yang mana yang lebih besar, sama ada T ataupun WAX. Jadi itu yang kita perlu selesaikan. Baik, untuk penyelesaian ini kita lihat pada kaedah di bawah, iaitu pertama sekali kita tahu bahawa daya paduan dia mesti sama dengan MA. Okey, M di sini merujuk kepada jisim bagi bongkah kita. Jadi berapa jisim bongkah kita? Kita boleh dapatkan daripada berat dia. Okay, ingat berat dia adalah 30 Newton dan kita tahu berat bersamaan dengan mg. Jadi 30 bersamaan dengan m, jisim dia darab dengan 10. Jadi m bersamaan dengan 30 bahagi dengan 10 sama juga dengan 3 kilogram. Okay, jadi ini adalah dia punya jisim. Seterusnya daya paduan dia, tadi kita tulis F, adalah yang ini. Dan sekarang ini kita tak tahu sama ada dia turun ke bawah ataupun naik ke atas. Jadi kita perlu pilih salah satu
arah sebagai arah yang positif. Okey, andaikan dalam situasi kita ni dia bergerak ke atas. Okey, kita andaikan saja dia bergerak ke arah T. Jadi apa yang kita perlu buat adalah T tolak dengan WAX. Kenapa tolak dengan WAX? Kerana dia adalah bertentangan. Okey, jadi kita boleh buat macam tu. T tolak dengan WAX bersamaan dengan GCM dia tadi kita dah kira 3 darab dengan A. Okey, masalah sekarang adalah kita tak tahu berapa WAX. Tapi kita boleh saja kira dia menggunakan yang ini. WAX kita telah pun ada. Jadi macam mana kita nak kira WAX? Kalau anda perhatikan, dia adalah yang bertentangan, sisi yang bertentangan dengan sudut. Jadi kita ada bertentangan opposite dengan hypotenuse, maka kita gunakan sin. Okey, jadi sin 60 sama dengan dia punya WAX yang kita nak cari bahagi dengan WA hypotenuse iaitu 30. Maka kita boleh dapat WAX bersamaan dengan 30. Okey, ini adalah 3 30 sin 60. Jadi masukkan dalam kalkulator. Nilai yang kita akan dapat adalah 25.98 Newton. Jadi kita boleh gantikan balik ke dalam WAX kita. Okey, jadi cikgu nak ruang ni kita save ruang sikit. Jadi kita gantikan 25.98. Ini adalah persamaan yang kita telah pun dapat. Tapi kita ada masalah kerana kita nak cari A, tetapi kita juga tidak tahu berapa nilai T. Jadi bila kita tak tahu nilai T, kita tak bolehlah nak selesaikan persamaan ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita perlu lihat kepada satu lagi. Kalau kita lihat dekat sini, kita ada satu lagi benda iaitu takal kita yang disambungkan dengan pemberat. Okey, kalau kita perhatikan dalam sistem ini, kita ada pemberat yang mana dia ada berat WB dan juga dia mempunyai tegangan. Okey, tegangan dia adalah T yang sama dengan T yang ini. Okey, kenapa sama? Kerana dia adalah tali yang sama. Kalau tegangan tak sama, nanti dia boleh putus lah. Okey, contoh kalau yang ini kuat, yang ini kurang, maka dia boleh putus dia punya tali dia. Tapi situasi itu kita tak anggap dia berlaku lah dalam situasi masalah kita ini. Jadi kita perlu selesaikan lagi satu F untuk situasi kita yang ini. Okey, jadi macam mana F dia? Ingat, F sama dengan MA. Okey, daya paduan sama dengan MA. Okey, jadi M di sini merujuk kepada bukan lagi GCM bongkah, tetapi disebabkan kita nak selesaikan yang ini, maka GCM dia kita perlu ambil GCM bagi pemberat ini. Jadi kita boleh selesaikanlah dia punya GCM dia. Cikgu padam dahulu yang ni. Okey, berapa GCM dia? W sama dengan mg. Berat dia adalah 20 sama dengan M darab dengan 10. Jadi M bersamaan dengan 20 bahagi 10 ataupun 2 kilogram. Jadi GCM dia adalah 2 kilogram. Okey. GCM kita dah dapat. Cuma sekarang ni daya paduan dia apa? Ingat ya, tadi kita dah andaikan dalam situasi ini ke arah atas ini adalah positif. Ingat, tadi kita gunakan T tolak ni. Maksudnya T adalah positif ataupun arah T adalah positif. Jadi dalam situasi ini pun kita kena konsisten lah. Disebabkan kita andaikan yang ini positif, dalam situasi ini yang ke bawah positif. Okey, sebab dia arah yang sama. Ingat, kalau yang ini bergerak ke atas, maka yang ini wajib gerak ke bawah. Dia tak boleh gerak ke atas juga. Okey, jadi disebabkan kita andaikan yang ini positif, maka dalam situasi yang ini kita perlu andaikan WB adalah positif dan T yang ini adalah negatif. Jadi apa yang kita buat? WB tolak sahaja dengan T. Okey, sama dengan GCM dia 2 darab dengan A. Okey, jadi WB kita dah tahu iaitu 20. Okey, berat bagi pemberat tadi. Sekarang kita boleh selesaikan. Okey, kerana kita ada yang ini dan juga yang ini. Okey, jadi kita boleh pindahkan T dia. Kita akan dapat apa? 20 tolak T. Jadi cikgu pindahkan T ke sebelah kanan. Kita akan dapat tambah dengan T. Maka 20 tolak 2A sama dengan T. Okey, jadi yang ni pindahkan ke sana, kita dapat yang ini. Kemudian 2A kita pindahkan ke sana, kita dapat macam ini. Sekarang kita dah dapat T. Okay, kita boleh gantikan T ni ke dalam persamaan kita yang pertama tadi. Iaitu T tolak dengan 25.98. Okay, gantikan yang ini tolak dengan 25.98. Jadi kita akan dapat apa? 20 tolak 2A tolak 25.98 sama dengan 3A. Jadi kita selesaikan yang ini, kita akan dapat 20 tolak 25.98 adalah negatif 5.98 sama dengan 2A pindah ke sana, kita akan dapat 5A. Jadi kita dah dapat 5A. Okey, jadi kita bahagikan
dengan 5, maka kita akan dapat A bersamaan dengan negatif 5.98 bahagi dengan 5. Okey, berapa ni nilai dia? 5.98 bahagi dengan 5, kita akan dapat 1.196 meter per saat kuasa 2. Okey, ada negatif. Alright. Jadi, apa maksud negatif dekat sini? Ingat tadi kita dah andaikan ke arah atas ini adalah positif. Okey, kita dah andaikan yang ini adalah positif. Jadi, bila kita dapat A bersamaan dengan negatif 1.196, maksudnya dia bertindak pada arah yang bertentangan dengan T. Jadi, dia sedang bergerak ke bawah dengan pecutan 1.196. Maksudnya yang ini bergerak dengan nilai ini dan pemberat ini juga bergerak pada arah atas dia iaitu 1.196. Okey, jadi cikgu harap boleh fahamlah apa maksud dia. Okey, yang ini maksudnya dia sedang bertentangan dengan nilai yang kita pilih sebagai positif tadi. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.